Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 3 UM, 3 UKM, 3 USM dan 3 UTM. Cikgu harap murid-murid sentiasa berada di dalam keadaan sihat bersama keluarga. Okey, kita akan teruskan PDPR Sains dengan tajuk baru iaitu pencernaan manusia. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang piramid makanan kan. Okey, minggu ni kita cerita tentang pencernaan manusia. Okey. Murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan alat tulis. Kalau macam itu, murid-murid boleh buka buku teks tajuk pencernaan manusia. Okey, kita lihat buku teks. Okey, muka surat 49. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 49 dan kita baca sama-sama. Pada suatu petang di dapur rumah Rani, sedapnya, macam mana biskut yang keras ini boleh lembut dan dapat saya telan? Saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liu menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Bagaimanakah makanan dihancurkan di dalam mulut? Okey, jadi di sini diterangkan tentang seorang budak perempuan sedang makan. Okey, bila dia makan, dia rasa makanan itu keras, macam mana boleh lembut dan dapat ditelan. Okey, jadi makanan akan masuk dalam mulut. Kemudian makanan-makanan ini dia menceritakan macam mana makanan itu boleh lembut. Okey, sebab dia dihancurkan oleh gigi, lidah dan dibantu dengan air liu. Sebab itulah makanan itu boleh menjadi lembut. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Okey, murid-murid rujuk juga buku surat yang sama. Saya hanya terangkan apa itu pencernaan. Okey, apa itu pencernaan? Okey, pencernaan ni maksudnya proses menghancurkan bahan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Okey, maknanya pencernaan itu proses menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan bahan makanan yang kita makan. Okey, dia akan hancurkan sampai hingga menjadi tinja. Terakhir sekali keluar daripada tubuh. Okey, macam mana dia cernakan? Nanti cikgu akan terangkan. Okey, jadi murid-murid perlu tahu pencernaan itu maksudnya menghancurkan bahan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil. Okey. Okey, ini adalah bahagian organ yang terlibat dalam pencernaan manusia. Okey, dalam pencernaan badan kita lah. Okey, bahagian organ yang terlibat. Pertama sekali mulut. Okey, ini mulut. Okey, murid-murid boleh tengok gambar gambar yang orang yang besar tu dalam buku teks. Okey. Okey, kemudian esophagus. Okey, esophagus. Okey, dia laluan makanan dia. Laluan makanan daripada mulut. Kemudian ke perut. Okey, jadi esophagus ni laluan daripada mulut pergi ke perut. Okey, jadi itu laluan dia, panjang laluan dia. Okey, kita panggil dia esophagus. Okey, kemudian perut. Okey, perut kita bentuk dia macam ini. Okey, ni perut. Okey, kemudian bila makanan tu dah masuk ke dalam perut, okey, dia ada usus. Okey, makanan itu akan terus pergi ke usus. Okey, ni adalah usus. Usus kita ada dua jenis, usus besar dan usus kecil. Okey. Usus kita ni adalah sangat panjang. Okey, dia sangat panjang. Okey. Kita nampak dia bergumpal-gumpal ni, sebenarnya kalau dipanjangkan dia memang sangat panjang usus besar kita ni. Okey, usus besar dan usus kecil.
Okey, ini adalah usus di bawah perut. Okey, perut dulu baru masuk usus. Okey, kemudian dubur. Okey, dubur tempat mengeluarkan najis ataupun tinja. Apa itu tinja? Tinja adalah najis. Okey. Ini adalah organ terakhir untuk mengeluarkan tinja, iaitu dubur. Okey. Jadi ada 5. Okey, mulut. Okey, mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Okey. Itu adalah organ yang terlibat dalam pencernaan makanan. Murid-murid kena kenal pasti dulu organ-organ pencernaan. Okey, baru murid-murid boleh tahu apa yang berlaku di dalam pencernaan. Okey. Okey, murid-murid boleh buka buku teks, okey, dalam buku surat yang sama. Okey, saya akan terangkan bagaimana pencernaan makanan ini boleh berlaku. Okey. Ini adalah gambar yang saya ambil tadi. Okey, mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Okey. Di tepi ni ada lagu proses pencernaan. Okey, murid-murid boleh nyanyi sama-sama dengan cikgu. Okey. Dia rentak dia irama lagu Itik Tok Wi. Yang anak itik Tok Wi mati dalam kolam. Okey. Itu rentak dia, lirik dia. Tapi kita ikut lirik lagu proses pencernaan. Okey, kita nyanyi sama-sama. Okey, murid-murid dah bersedia? Okey. Bersedia dan bersemangat untuk menyanyi. Okey. 1, 2, 3. Mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Okey, boleh? Okey, saya mulakan balik. Saya ulang balik. Mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Kunyah sampai hancur, mudah untuk telan, lalu esofagus, terus sampai perut. Okey, lagi sekali perangkap yang ketiga. Daripada perut masuk pula usus, makanan tak cerna keluar dari dubur. Okey, ini adalah lagu pencernaan. Okey, kita nyanyi semula dan kita fahamkan apa lirik lagu pencernaan ni. Okey, 1, 2, 3. Mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Kunyah sampai hancur, mudah untuk telan, lalu esofagus, terus sampai perut. Daripada perut masuk pula usus, makanan tak cerna keluar dari dubur. Okey, jadi cikgu akan terangkan macam mana berlaku pencernaan. Okey, mula-mula daripada lagu ini, makanan akan dihancurkan. Bila kita makan, masuk dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur. Okey, gigi ni untuk menghancurkan. Okey, menghancurkan gigi apa? Gigi garham. Okey. Kemudian lidah. Okey, lidah bantu makanan itu bersama air liur. Air liur itu melembutkan, okey, ataupun membantu melembabkan makanan tersebut. Okey, bila makanan lembab, makanan itu dapat dihancurkan dengan mudah. Okey, kemudian dia masuk ke dalam mulut. Okey, bila masuk dalam mulut, makanan dah hancur kan? Okey, makanan dah hancur di dalam mulut akan ditelan. Okey, kita akan telan. Okey, telan. Okey, masuk dalam esofagus. Okey, ini adalah esofagus. Okey, bila makanan tu dia dah hancur, okey, kita telan dia masuk lalu esofagus. Okey, bila masuk lalu esofagus, dia akan turun pergi ke perut. Okey, dia akan masuk ke perut. Kemudian terus ke usus. Okey, makanan yang telah masuk ke dalam usus, okey, makanan yang kecil akan diserap. Okey, semasa makanan turun daripada esofagus ni, yang
Yang kecil-kecil ni semua akan diserap ke dalam esophagus, ke dalam badan lah. Menjadi nutrien. Nutrien itu untuk badan kita, untuk tenaga, untuk pembesaran, untuk kesihatan. Okey. Okey, kemudian makanan yang telah masuk ke usus, yang kecil-kecil akan diserap terus sebagai nutrien ke dalam tubuh badan kita. Okey, jadi makanan yang tak dicerna ni, okey, dia akan dikeluarkan terus melalui dubur. Okey, ni dubur, okey. Dubur kemudian keluar menjadi tinja. Okey, tinja tu apa? Najis. Tinja ataupun najis. Okey. Jadi itu adalah proses bagaimana berlakunya pencernaan. Okey, murid-murid nanti boleh nyanyi lagu ni sampai murid-murid dah faham. Nyanyi lagu ni dia akan menceritakan tentang bagaimana makanan mula-mula masuk sampailah makanan itu dikeluarkan melalui dubur. Okey. Okey, kemudian kita tengok muka surat seterusnya. Okey, dalam buku teks ada menceritakan tentang bagaimana ada esophagus, ada perut, ada usus, ada dubur. Dia berdialog. Jadi murid-murid boleh tengok buku teks. Okey, yang ada gambar ni. Okey, kita tengok sama-sama dan kita baca. Okey, ni di esophagus. Okey, kita tengok. Esophagus ni dia bercakap lah. Okey. Sempitnya laluan ini, ke manakah saya akan dibawa? Agaknya, okey, dia ni makanan ni yang bercakap. Okey, makanan ni bercakap, dia masuk lalu esophagus. Jadi dia cakap esophagus ni sempitnya. Okey, macam manakah, ke manakah dia nak bawa saya? Okey, laluan ni kan nak bawa ke mana? Okey, makanan ni nak pergi ke mana? Okey. Jadi, kawan-kawan, makanan yang lain juga ada di sini. Badan kami makin mengecil. Okey, jadi dia jatuh ke dalam perut. Okey, makanan yang apa ni dia akan jatuh ke dalam perut dalam kuantiti yang dalam saiz yang kecil-kecil. Rupanya banyak makanan dalam tu. Dia cakap kawan-kawan dia rupanya ada dekat situ. Kawan-kawan dia tu cebisan-cebisan makanan yang kecil yang telah hancur lah. Okey, masuk ke dalam perut. Okey, kemudian dia pergi ke usus. Okey, nutrien kami diserap ke dalam usus. Okey, jadi yang kecil-kecil tu semua terus serap ke dalam usus. Okey, jadi dia tukar serap ke dalam usus menjadi nutrien. Nutrien tu adalah ni lah untuk kita punya kesihatan kita lah, untuk pembesaran, untuk vitamin, untuk tenaga kita. Itu nutrien tu. Yang serap ke dalam usus. Okey. Kemudian, okey, apa dah jadi ni? Okey, kami dah nak sampai ke bahagian dubur. Okey, yang cebisan yang besar-besar tu, yang tak hadam tu, yang tak hancur tu, dia akan dibawa ke dubur. Okey, ni yang besar-besar lah. Dibawa ke dubur. Tiba di dubur, kami dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Okey, dia keluar menjadi najis ataupun tinja. Okey, itu adalah proses pencernaan berlaku. Okey, jadi najis-najis yang besar yang tak hancur ni lah yang akan jadi tinja ataupun najis. Okey, yang kecil-kecil ni telah diserap menjadi nutrien dalam badan kita untuk pembesaran tenaga dan kesihatan kita. Okey. Itu adalah pencernaan. Okey, jadi cikgu simpulkan kat sini, pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Jadi nutrien akan diserap ke dalam usus. Yang ini. Okey, yang kecil-kecil lah. Yang besar-besar semua dibawa keluar melalui dubur, ditukarkan menjadi najis. Murid-murid faham tak? Okey, jadi ini adalah organ-organ yang terlibat yang murid-murid perlu tahu. Esophagus, satu lagi mulut. Mulut, esophagus, perut, usus dan dubur. Okey. Okey. Selepas murid-murid dengar saya punya penerangan tadi, okey, cikgu akan beri tugasan. Dah faham, dah jelas. Okey, murid-murid boleh, saya minta murid-murid lukis gambar orang
dengan organ dalaman dia. Cikgu nak lukis ni. Cikgu nak murid semua lukis. Cikgu tak kisahlah awak tekap ke. Cikgu tak nak photostat. Cikgu nak awak lukis di dalam buku, tulis warna biru. Tekap. Tekap pun boleh. Kemudian organ dalaman pencernaan tu semua warnakan. Ikut dalam seperti dalam buku. Dan labelkan. Cikgu nak labelkan. Okey, jadi sains ni memang kena pandai melukis dan melakar. Okey, supaya nanti bila awak dah sekolah menengah, awak dah pandai melukis dan melakar. Okey, kemudian lepas lukis gambar manusia dan pencernaan, labelkan. Okey, dah labelkan organ pencernaan. Okey, jawab latihan dalam buku biru. Nanti saya akan bagikan latihan dan murid nak print ataupun nak salin pun boleh. Mesti di dalam buku biru ataupun tampal. Okey, tulis dan tampal dalam buku biru. Cikgu tak nak murid-murid print lepas tu bersepah tak kumpul kan, nanti naik sekolah semuanya tak ada. Okey, jadi lebih baik letak dalam buku biru, tampal, lebih selamat. Okey, kemudian buat buku aktiviti sains. Nanti saya akan beritahu muka surat berapa. Okey, saya harap itu 3 tugasan yang murid-murid perlu buat. Okey. Selepas ini cikgu akan beri tugasan-tugasannya di dalam Telegram. Okey. Itu saja daripada Cikgu Suhaida dalam tajuk hari ini, iaitu pencernaan manusia. Okey. Berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.